Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 亲爱的兄弟姐妹们，大家晚上好。 Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan firman Tuhan. 来，我们一起祷告。 Terima kasih Bapak yang di sorga, kami bersyukur karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa sehingga pada malam hari ini juga Engkau izinkan kami untuk kembali boleh di tempat-Mu ini. Kami boleh kembali merenungkan firman-Mu dan kami boleh belajar bersama-sama bagaimana kami boleh bertumbuh di dalam firman-Mu. Ya Bapa, kami rindu ya Bapa, Engkau memakai kesempatan ini, pakai kedua hamba-Mu, sehingga Engkau boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau sertai kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 亲爱的弟兄姐妹， saya yakin kita semuanya ada saat-saat ketika kita berdoa, lalu satu saat kita merasa sangat lelah. 我相信我们有可能祷告的时候，会感到疲惫。 Mungkin kita berdoa tiap hari, hari demi hari, kita berdoa dari minggu demi minggu, berdoa bulan demi bulan, dan berdoa tahun demi tahun. 可能我们每一天祷告，每个星期祷告，每个月、每一年祷告。 Tetapi sepertinya kenapa kok keadaan hidup saya ini ataupun jawaban doa ini tidak banyak perubahan dan Tuhan sepertinya tidak menjawab doa ini. 但是我们的这个情况没有什么改变。 Saya yakin pada titik seperti ini, 我相信在这时刻， hati kita mulai pasti akan bertanya-tanya. 我们的心会开始问： Apakah doa ini masih ada artinya atau tidak? 祷告还有意义吗？ Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti ini nggak? 我不知道是否各位会有这样的经历吗？ Kita berdoa setiap hari sepanjang tahun, tapi sepertinya kenapa tidak ada perubahan? 我们每一年祷告，但是还是没有改变。 Sampai kita pada titik yang jenuh, lalu kita bertanya, apakah masih ada artinya nggak doa ini? 我们到一个很低的这个时刻，就觉得这个祷告还有意义吗？ Bapak Ibu yang kasih Tuhan, izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk melihat sebuah kisah nyata dari sejarah gereja. 弟兄姐妹，来，我们一起看一个教会历史中的一个故事。 Di Afrika Utara pada abad yang keempat, 公元4世纪，在北非， ada seorang ibu Kristen yang beragama Kristen yang bernama Monica. 有个基督徒母亲叫莫妮卡。 Ibu Monica ini menikah dengan seorang pria yang sangat keras, hidupnya yang sangat kasar dan tidak hidup di dalam iman Kristen. 她嫁给一个心情暴躁，然后不在基督信仰里活着的一个丈夫。 Dari hasil pernikahan ibu ini mendapatkan seorang anak yang bernama Agustin. 她有个孩子叫 Augustine， Anak ini kemudian bertumbuh menjadi seorang pemuda yang cerdas, 他成长为一个很聪慧的年轻， tetapi hidupnya jauh daripada Tuhan. 但是他却远离上帝。 Ia hidup di dalam hawa nafsu. 他生活在放纵情欲， Dia mengejar kesenangan 然后他追求享乐， dan secara terbuka ia menolak iman Kristen. 然后公开反对基督信仰。 Namun mamanya Monica 但是他的妈妈莫妮卡， selalu melakukan satu hal yang tidak pernah dia tinggalkan, 她从未放弃一件事， yaitu mamanya selalu berdoa. 就是祷告。 Mamanya berdoa bukan 1-2 tahun, 她的这个妈妈， Yap. 不止1-2年祷告， ia berdoa puluhan tahun untuk anaknya supaya anaknya boleh hidup di luar kejahatan. 为了这个他活在罪恶中能改变的儿子，祷告了几十年。 Ia berdoa ingin anaknya bertobat, 他想他的这个儿子悔改， bahkan ia berdoa dengan bercucuran air mata. 他流着眼泪祷告， Ia berdoa dengan penuh kesabaran 他耐心的祷告， dan seringkali dengan hati yang hampir putus asa. 有时候通常也是带着绝望的心祷告。 Bahkan banyak orang yang menyarankan supaya ibu menyerah saja lah, nggak usah lagi doakan anakmu. 许多人也劝他放弃， Tapi Monica tidak peduli, dia tetap berlutut dan menyerahkan anaknya kepada Tuhan. 但是他不在乎，他仍然跪下，然后把儿子交托于上帝。 Dan akhirnya
Agustin satu hari dia bertobat dan menerima Kristus. 最后，这个 Augustine 他悔改，接纳上帝， Yang akhirnya dia dikenal dunia sebagai Agustinus dari Hippo. 然后被世人认识为希伯的 Augustine。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 弟兄姐妹们， Agustin ketika bertobat berubah nama menjadi Agustinus. 他悔改之后就变成 Augustinus。 Dia bukan orang yang sejak muda hidup saleh seperti yang saya katakan tadi di awal. 他不是从小就敬虔之人， Masa mudanya selalu diwarnai oleh pencarian yang gelisah. 他年轻的时候就充满不安的寻求， Kehidupan moralnya rusak total. 他的这个败坏道德生活， Dan dia menolak keras terhadap iman Kristen. 然后他拒绝这个基督信仰。 Selama masa mudanya ia mencari kebenaran melalui filsafat dan berbagai aliran pemikiran. 他年轻的时候就一直找这个通过哲学以及各种思想流派找真理， Tapi ia tidak pernah menemukan damai. 但是他却找不到平安。 Namun melalui doa ibunya yang setia, 但是借着他母亲的祷告， melalui pekerjaan daripada Roh Kudus, 通过圣灵的工作， hidup Agustin boleh diubahkan. 他的生命被改变。 Dalam satu momen yang sangat dikenal, 在一个广为人知的时刻， ia mendengar suara yang berkata, 他听到一个声音说 ambil dan bacalah. 拿起来读吧。 Ternyata ada suatu suara yang berbisik kepada Agustin untuk ambil dan baca firman Tuhan. 原来有个声音跟他说， Yang dia 请读经 baca 文。 adalah Roma pasal 13 ayat 13 dan 14. 他读的是罗马书13章和14章。 Demikian firman Tuhan itu. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai pelengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman ini sangat tepat sekali menegur dan menembus hatinya. 神的话语就一直责备他和刺透他的心。 Ketika dia membaca ayat ini, bertobatlah Agustin dan dia menyerahkan hidupnya kepada Kristus. 他读了这个圣经之后，他就悔改，把生命交托于上帝。 Setelah pertobatannya, Agustinus menjadi gembala jemaat dan melayani sebagai uskup di Hippo. 他悔改之后呢，他就变成牧者，然后在希伯担任主教。 Yang dikenal di dalam sejarah gereja Agustinus dari Hippo. 就在我们认识的就是希 Melalui 伯的 Augustinus。 melalui khotbah-khotbahnya, pengembalaannya dan tulisan-tulisannya, 接着这个道理牧养，然后著作， ia membantu gereja untuk memahami iman Kristen secara lebih kokoh. 他帮助教会更加坚固的认识基督的信仰。 Karya-karyanya seperti Confession and the City of God itu mempengaruhi gereja selama lebih dari 1000 tahun dan membentuk banyak tokoh iman setelahnya. 他的作品就如 Confession 和 The City of God， 就在1000多年中一直影响着教会，然后塑造很多信仰人物。 Saudara-saudari yang kasih Tuhan, 弟兄姐妹们， Agustinus menjadi tokoh iman besar bukan karena masa lalunya yang bersih, 他成为一个伟大的信仰人物，不是因为他的过去无可指摘， tapi karena hidupnya diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. 那是因为他的生命被上帝的恩典改变。 Dan kita lihat bahwa semuanya itu berawal dari doa seorang ibu yang tidak pernah menyerah. 那这一切就始于他从未放弃祷告的母亲。 Nah, firman Tuhan hari ini menjelaskan mengapa doa yang setia seperti itu tidak pernah sia-sia. 今天的经文就解释为什么忠心耿耿的祷告从不枉然。 Mari kita baca dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 12. 我们一起读彼得前书3章12节。 Kita sama-sama membacakannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya terbuka kepada permohonan mereka. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. 因为主的眼看顾义人，主的耳听他们的祈祷，唯有行恶的人，主向他们变脸。
Bapak Ibu, ayat ini singkat, 弟兄姐妹们，这个经文虽然短， tapi memuat kebenaran yang kokoh dan meneguhkan iman orang percaya. 但是包含着坚固并安慰人心的真理。 Dari ayat yang singkat ini kita bisa lihat ada 3 kebenaran firman. 从那么短的经文，我们可以看到3点真理。 Yang pertama kita bisa melihat yaitu mata Tuhan tertuju pada orang-orang benar. 第一的就是主的眼看顾义人， Yang kedua kita bisa melihat telinga Tuhan terbuka kepada permohonan mereka. 第二的主的耳听他们的祈祷， Dan yang ketiga kita bisa melihat bahwa wajah Tuhan itu menantang orang-orang yang berbuat jahat. 第三的唯有行恶的人，主向他们变脸。 Mari kita lihat satu persatu. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. 来，我们先看第一的， Nah, Petrus memulai dengan kalimat sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. 因为主的眼看顾义人。 Dalam konteks Alkitab, mata Tuhan itu bukan sekedar untuk melihat atau untuk kemampuan untuk melihat. 在圣经中，主的眼不仅仅只是看见的能力， Tapi mata Tuhan di sini adalah berbicara tentang perhatian Allah yang penuh kasih. 但是它是指上帝的充满慈爱。 Mata Tuhan di sini berbicara tentang kesadaran Allah yang penuh 上帝清醒的， dan tidak menyatakan bahwa Allah tidak pernah lalai. 上帝从不疏忽， Artinya Tuhan tidak memandang umatnya dari kejauhan. 上帝没有从远处观看我们， Allah memperhatikan perjalanan hidup manusia dengan kasih seorang Bapa. 上帝以父亲的慈爱，仔细的看我们的道路。 Jadi mata Tuhan di sini ditekankan bahwa Tuhan memperhatikan kita satu persatu dengan dekat. 在这里就说，主的眼，看我们每一个人，仔细的看我们， Seperti seorang ayah yang memperhatikan anaknya. 就像父亲看他的孩子。 Dan kita lihat Petrus juga menyebutkan ada satu kelompok cara khusus. 在这里，彼得也特别的提到一群体， Di situ dikatakan orang-orang benar. 就是义人。 Yang dimaksud dengan orang benar itu bukanlah orang yang sempurna atau orang yang tanpa dosa. 他所说的义人不是完美的人或者没有罪的人。 Kita tahu bahwa Petrus sendiri sangat mengerti tentang jatuh dan gagal. 彼得自己也知道跌倒和失败的滋味， Karena Petrus sendiri pernah jatuh, dia pernah gagal, pernah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. 他自己也失败过、跌倒过。 Yang dimaksud orang benar adalah orang yang hidup dibenarkan oleh kasih karunia Allah dan dengan jujur rindu berjalan dalam kehendak Allah. 他所说的是那些因为上帝的恩典而被称义，并真诚渴望行在他旨意中的人。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengetahui apa yang dimaksud dengan orang benar ini, 弟兄姐妹们，我们知道义人之后呢， maka ini akan menolong kita untuk memahami bahwa doa bukan sekedar rutinitas rohani, 这帮助我们理解这个祷告不只是一种属灵的仪式， tapi doa itu adalah bercerita tentang relasi hubungan. 祷告是说关系。 Oleh karena itu ketika kita datang kepada Tuhan, kita harus datang dengan hati yang benar. 所以，当我们来到前的面前，我们要有这个正直的心。 Ketika kita datang kepada Tuhan membangun relasi dengan hati yang benar, 如果我们用这个正直的心来到神的面前， walaupun doa itu kita ucapkan dengan sangat sederhana, dengan suara yang bisik pun, itu tetap ada dalam perhatiannya Tuhan. 即使简单的祷告，或者用轻声的说这个祷告，它还是在上帝的看顾之中。 Dalam perhatian Allah ini, Petrus membawa kita kepada tindakan Allah yang berikutnya. 从这一点，彼得就带我们到上帝接下来的动作， Yaitu firman Tuhan melanjutkan, dan telinganya terbuka kepada permohonan mereka. 经文继续说，就主的耳听他们的祈祷。 Ungkapan ini menggambarkan bahwa Allah yang sengaja memberi ruang bagi suara umatnya.
这描绘了上帝刻意为他的子民留着、预备着空间。 Itu bukan hanya telinga yang sekedar mendengarkan bunyi atau suara, 那不仅仅是指能听见的耳朵， tetapi telinga yang siap menerima isi hati kita. 而是愿意接纳我们呼声的耳朵。 Seringkali kita menilai doa dari hasil yang langsung terlihat. 我们通常用立刻看到结果的祷告来衡量。 Tetapi jika doa itu tidak ada membawa perubahan, kita akan berpikir bahwa Tuhan itu diam. 如果那个祷告对我们没有什么改变，我们会认为上帝沉默。 Namun firman Tuhan malam ini menegaskan kepada kita 但是圣经清楚地跟我们说， bahwa Tuhan bukan hanya mendengar, tapi Ia mendengar isi hati kita jauh sebelum Ia menjawab. 其实上帝回应之前，他就早已垂听。 Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam banyak kasus Tuhan bekerja selalu di balik layar. 弟兄姐妹们，很多时候上帝是在幕后工作。 Pada saat kita berdoa sepertinya tidak ada jawaban, sebenarnya Tuhan sedang bekerja di balik itu. 有时候我们祷告虽然没有回应，其实上帝在工作， Tuhan sedang membentuk hati kita. 上帝在塑造我们的心， Tuhan sedang mengatur waktu. 他在安排时间， Dan Tuhan sedang menyiapkan jalan bagi kita. 在预备道路给我们。 Doa yang belum dijawab itu bukan doa yang diabaikan oleh Tuhan. 没有回应的祷告，不是被忽略的祷告； Doa yang tertunda itu bukan doa yang gagal. 延迟的祷告，不是失败的祷告。 Justru ketika kita berdoa dalam masa penantian, itulah di saat itu iman kita diuji untuk dimurnikan oleh Tuhan. 正是在那期待的时刻，我们的信仰、我们的信心被磨练、被炼净。 Dan Tuhan akan menjawab doa kita secara sempurna pada waktunya. 上帝必在他完美的时间里回应我们的祷告。 Yang ketiga, 第三的， Petrus juga melalui ayat ini bagian yang terakhir dia memberikan peringatan yang sangat jujur. 他也在这里给一个诚实的一个提醒。 Petrus memberitahukan demikian, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. 他说：“唯有行恶的人，主向他们变脸。 Ini bukan ancaman emosional. 这不是情绪化的威胁， Ini melainkan pernyataan tentang kekudusan Allah. 而是上帝圣洁的宣告。 Tuhan tidak bisa diperalat melalui doa, sementara hidup kita tetap berjalan dalam kejahatan. 我们不能用祷告来操纵上帝，而我们一直活在罪里面。 Doa yang sejati itu selalu berjalan, beriringan dengan kerendahan hati dan pertobatan. 真诚的祷告是必然与谦卑的心和悔改同行的。 Doa tidak bisa kita pakai untuk menggantikan pertobatan. 祷告不能取代悔改， Doa tidak bisa menutupi ketidaktaatan. 祷告也不能掩盖悖逆。 Ketika kita mendengar Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, 我们听的时候，上帝反对罪恶， peringatan ini bersifat mengundang. 这个警戒就也是邀请， Artinya Tuhan menentang kejahatan, 说明上帝反对罪恶， tapi Ia menerima orang berdosa yang datang kepadanya dengan hati yang hancur dan yang mau diperbaharui. 但是他接纳那些破碎、要愿意被更新的罪人。 Disinilah doa itu menemukan tempatnya yang sejati, 在这儿祷告找到真正的位置， yaitu perjumpaan antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. 就是圣洁的上帝与罪人我们带罪的人相遇。 Yaitu perjumpaan antara Allah yang kudus dengan manusia yang mau merendahkan diri dan berserah. 就是圣洁的上帝与我们完全降服的人相遇。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 弟兄姐妹们， doamu tidak pernah sia-sia. 你的祷告从不枉然。
Mungkin doa kita sekarang belum dijawab. 也许我们的祷告还没有回应， Mungkin doa itu belum sesuai dengan apa yang kita harapkan. 也许不符合我们的期待。 Namun doa yang dinaikkan dengan iman, dengan ketulusan, dengan kerendahan hati, dengan sikap kita mau diperbaharui, doa itu tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. 但凡是凭着信心、谦卑的心、要被更新的心的祷告，在上帝面前从不枉然。 Bapak Ibu yang terkasih, 弟兄姐妹们， banyak orang mengenal C.S. Lewis. 很多人认识 C.S. Lewis。 C.S. Lewis adalah sebagai seorang penulis Kristen dan pembela iman. C.S. Lewis 是一个伟大的基督徒作家，他也是信仰护教者。 Tapi sedikit orang yang tahu tentang masa lalunya atau pada masa mudanya. 但是很少人知道他年轻的时候， Sebelum C.S. Lewis menjadi seorang penulis Kristen besar, 他之前就是当这个伟大基督教作家之前， sebelum dia menjadi seorang penulis yang hebat, 他当一个很棒的作家之前， sebelum dia menorehkan begitu banyak tulisan tentang kekristenan, 他写了很多这个教会东西之前， ia adalah seorang ateis yang sangat keras. 他是一个激进的无神论 Ia 者， terang-terangan juga menolak Tuhan dan mengejek iman Kristen. 他嘲讽基督信仰， Bahkan dia menganggap doa sebagai sesuatu hal yang sangat tidak masuk akal bagi dia. 他也认为祷告是一个毫无意义的。 Namun sama seperti mamanya Agustinus Monica, 当然，像这个 Augustinus 的妈妈 Monica， mamanya C.S. Lewis juga tidak pernah berhenti dalam doanya menyebutkan terus nama daripada anaknya C.S. Lewis. 他的妈妈，他的母亲也是从未停止在祷告中提到他的名字 C.S. Lewis。 Setiap hari mamanya mendoakan anaknya agar anaknya boleh mengenal Kristus. 他的母亲每一天都祷告，为儿子能认识基督。 Tapi mamanya tidak pernah melihat ada perubahan terjadi. 但是他妈妈始终看不到改变。 Mamanya terus berdoa sepanjang hidupnya sampai mamanya meninggalkan dunia ini. 他的妈妈一直祷告到最后离世了。 Sampai dia meninggal, mamanya tidak pernah melihat C.S. Lewis bertobat. 到他的这个母亲离世了，还是没看到这个回应。 Secara manusia, 从人的角度来看， kita pasti mengatakan bahwa doa dari ibu C.S. Lewis ini sia-sia. 他 C.S. Lewis 的母亲的祷告似乎毫无结果。 Namun Bapak Ibu, bertahun-tahun kemudian setelah mamanya meninggal, 可是许多年之后呢 C.S. Lewis mengalami pertobatan yang begitu mendalam.，C.S. Lewis 经历了一个很深刻的悔改。 Ia menulis bahwa ia akhirnya menyerah kepada Allah yang selama ini ia tolak. 他自己写道，他终于向那位他一直拒绝的上帝，降服了。 Dari seorang penentang iman, ia menjadi seorang pengikut Kristus yang setia. 从一个信仰反对者变成一个忠心跟随基督的人， Dan melalui hidup serta tulisannya, berjuta-juta orang dikuatkan imannya. 通过他的生命以及他的著作，兼顾了数以百万人的信心。 Dari kisah ini Bapak Ibu, 从这个故事， kita bisa lihat bahwa doa ibunya itu tidak mati bersama dengan kematian ibunya. 他母亲的祷告并没有跟随他的离世而消失， Tapi doa mamanya ini tetap hidup di hadapan Tuhan. 可是这个他母亲的祷告一直活在上帝的面前， Menunggu waktunya Tuhan untuk digenapi. 等候上帝所定的时间被成就。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 弟兄姐妹们， jika hari ini kita sedang lelah dalam berdoa, 如果我们祷告的时候感到疲惫， jika kita sudah lama berdoa tapi juga belum melihat jawaban doa,
如果我们祷告许久了，但是还是没有看到回应， ingatlah firman Tuhan pada malam hari ini. 请记住今天的经文，今天上帝的话。 Mata Tuhan tertuju padamu. 主的眼看顾你， Telinga Tuhan terbuka kepada doamu. 主的耳听你的祈祷。 Artinya Tuhan begitu dekat dengan kita, Tuhan melihat kita secara dekat. 这说明主很靠近我们，他很仔细的看顾我们。 Tuhan bukan hanya mendengar suara doamu, 他不只是听我们的祷告， tapi Tuhan mendengar isi hatimu yang terdalam. 他是在看我们，他是听我们内心的祷告。 Mungkin jawaban doa itu tidak datang dengan cepat. 也许回应不会很快来到， Mungkin juga tidak datang seperti apa yang kita harapkan. 也许不会照着我们的期待来到， Mungkin juga kita tidak lihat doa itu dijawab selama kita hidup dalam dunia ini. 甚至也许不在我们生活的时候、活在的时候看到那个回应。 Namun satu hal yang pasti Bapak Ibu, 但是一件事是确定的， doa kita tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. 在上帝面前，我们的祷告从不枉然， Karena mata Tuhan tertuju kepada kita setiap pribadi. 因为主的眼看顾我们每一个人， Telinga Tuhan terbuka kepada setiap doa-doa yang kita panjatkan, bahkan yang kita ucapkan hanya dalam hati saja. 主的耳也听我们每一个人的祷告。 Dan yang terakhir, 最后一个， perbaharulah hidup kita, bangun relasi yang dekat dengan Tuhan. 更新我们的生活，塑造一个很近的关系，跟神、跟上帝的关系。 Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, 有什么事发生， tetaplah berdoa, 继续祷告， tetaplah berharap, 继续盼望， dan percaya Tuhan yang setia akan selalu memegang hidup kita. 也要信靠那位信实掌管我们生命的上帝。Amin Bapak Ibu, 阿明， mari kita berdoa. 我们祷告。 Ya Bapa yang di sorga, kami datang kepadamu dengan hati yang bersyukur. Karena firman-Mu malam ini, Engkau boleh kembali meneguhkan iman kami. Engkau mengenal setiap pergumulan kami masing-masing. Engkau tahu doa-doa yang sudah lama, yang sudah kami naikkan kepadamu. Engkau sangat mengerti doa-doa yang kami sampaikan yang disertai dengan air mata. Doa yang mungkin belum melihat jawabannya sampai pada hari ini. Ya Tuhan, melalui firman-Mu pada malam hari ini, kami boleh melihat dua tokoh yang Kau pakai, yang boleh kami melihat bagaimana keteladanan kehidupan dari kedua ibu mereka. Ajarilah kami Bapa, untuk boleh tetap setia berdoa, seperti ibunya Agustinus dari Hippo dan ibunya C.S. Lewis. Ketika kami berdoa ya Bapa, bukan keadaan langsung berubah, tapi tanamkanlah kepada kami hati yang mau setia dan tetap percaya. Dan firman-Mu malam hari ini mengingatkan kami, dan kami boleh percaya bahwa mata-Mu selalu tertuju kepada hidup kami. Telinga-Mu terbuka kepada setiap permohonan kami. Ya Bapa, ampuni kami Bapa, jika dalam penantian kami menjadi lemah, kami menjadi tawar hati.
Jika kami mulai meragukan kasih dan kuasa-Mu, mulai malam hari ini perbaharilah hati kami, Bapa. Supaya kami boleh hidup dalam kebenaran, dan kami boleh berjalan dalam kehendak-Mu setiap hari. Kami serahkan seluruh doa dan pengharapan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah pada waktu dan cara-Mu, Engkau menyatakan kemuliaan-Mu di dalam hidup kami. Sehingga melalui jawaban-Mu, nama-Mu boleh dipermuliakan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, dan masa depan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.